Assalamualaikum, selamat sejahtera. Apa khabar semua? Cikgu harap semua murid berada dalam keadaan yang sihat di samping keluarga masing-masing. Baik, untuk sains hari ini kita akan sambung belajar. Sekarang kita di unit 3 iaitu benda hidup dan benda bukan hidup. Untuk sebelum ini kamu telah belajar iaitu benda hidup atau benda bukan hidup. Okey, kamu telah kenal pasti mana satu benda hidup, mana satu benda bukan hidup. Yang kedua, kamu telah belajar ciri-ciri benda hidup. Ada 5 ciri benda hidup. Buat ulang jika kamu terlupa sebentar nanti bagi perhatian. Baik, untuk hari ini kita akan melihat sama dan berbeza. Okey, ini yang kita akan lihat hari ini, persamaan dan perbezaan antara benda hidup dan benda bukan hidup. Persamaan dan perbezaan antara benda hidup dan benda bukan hidup. Baik, kita masih menggunakan perkataan benda hidup. Benda di sini dan perkataan hidup untuk benda hidup yang biasanya bernafas atau hidup. Dan benda bukan hidup. Benda bukan hidup untuk objek. Okey, yang tidak menepati ciri-ciri 5 ciri benda hidup tadi. Okey, biasanya benda bukan hidup. Namun begitu, hari ini kita akan melihat adakah persamaan antara benda hidup dan benda bukan hidup itu. Okey, untuk menjelaskan tajuk hari ini, cikgu telah mengambil 2 benda. Okey, satu mewakili benda bukan hidup, satu lagi mewakili benda hidup. Benda bukan hidup, benda hidup. Okey, perhatikan kedua-dua gambar ini. Baik, ini ialah belon, manakala ini ialah bayi. Belon mewakili benda bukan hidup, bayi benda hidup. Bukan hidup, benda bukan hidup, benda hidup. Jadi, adakah di sana antara kedua-dua gambar ini persamaan? Persamaan maksudnya sebelah sini sama, sebelah sini sama. Ciri, berdasarkan ciri ya. Dan adakah perbezaannya? Itu yang kita akan lihat hari ini. Baik, perhatikan video. Okey, ini ialah gambar belon yang telah diisi angin. Okey, belon akan mengembang setelah angin ditiup atau dimasukkan. Okey. Baik, ini pula gambar seorang bayi sedang cuba mendapatkan mainan. Jadi dia telah bersusah payah mendapatkan mainan tersebut dengan cara bergerak. Dan akhirnya dia berjaya mendapatkan mainan tadi. Okey, jadi di sini cikgu nak bagi tahu belon ini boleh bergerak sama dengan bayi. Macam mana cara dia bergerak? Okey, jika kamu lepaskan belon ini akan terbang ke udara dan itu menandakan belon ini dari keadaan ini dia boleh bergerak ke tempat lain. Begitu juga dengan bayi tadi. Bagaimana pula perkataan membesar?
Okey, belon boleh membesar, begitu juga bayi boleh membesar. Jadi fokus dua perkataan iaitu bergerak dan membesar ialah persamaan antara belon dan bayi. Belon dan bayi. Okey, kita akan lihat lebih lanjut selepas ini. Jadi belon ialah benda bukan hidup. Kita lihat banyak belon dekat sini, ada warna pink, kuning, hijau, orange, biru, dan ini merah. Baik, benda, ingat benda bukan hidup. Bayi, benda hidup. Bayi, benda hidup. Okey, ingat semula ciri-ciri benda hidup ada 5, iaitu bernafas, memerlukan air dan makanan, bergerak, membiak dan membesar. Ini ialah 5 ciri untuk benda hidup. Jadi, adakah bayi dan belon menepati ciri-ciri ini? Okey. Untuk bayi sudah tentu kelima-limanya ada di sini. Jadi bernafas, ya, bayi bernafas. Memerlukan air dan makanan, ya. Manusia memerlukan air dan makanan. Bayi boleh bergerak, betul, boleh bergerak. Membiak, manusia boleh membiak. Membesar, kamu pun bermula dengan bayi, sekarang dah besar dan akan meningkat dewasa. Jadi sudah tentu bayi menepati kelima-lima ciri benda hidup. Namun begitu, macam mana pula belon? Adakah belon boleh menepati beberapa, 1, 2 atau kesemua ciri-ciri yang ada di sini? Baik, kita lihat. Belon bernafas. Tak. Belon memerlukan air dan makanan. Tak. Belon boleh bergerak. Ya, belon boleh bergerak. Belon boleh membiak. Membiak maksudnya menjadi lagi banyak, lebih banyak. Tidak. Dan adakah belon membesar? Ya, belon boleh membesar. Jadi, dua persamaan antara bayi dan juga belon ialah bergerak dan membesar. Untuk memudahkan kamu boleh rujuk ke surat 23, buku teks tahun 1. Kita akan lihat peta buih banding beza. Ini ialah tugasan kamu hasilkan satu peta buih banding beza berdasarkan belon dan juga bayi, benda hidup dan benda bukan hidup yang diwakili oleh belon dan juga bayi. Jadi apa yang kamu perlu buat? Baik, lihat di sini ada satu belon dan bayi. Belon, bayi. Ada bulatan untuk peta buih di sekelilingnya. Jadi, apa kita nak isi dalam peta buih ini? Selalunya kamu buat satu sahaja peta buih, tapi ini 2 dan dibezakan di sini. Dan ini ialah persamaannya. Baik, macam mana kamu tahu persamaan? Tengok ini garisan. Satu pergi dekat belon, satu pergi dekat bayi. Tetapi perkataan yang ada dalam ni sama. Ini contoh yang jelas. Perkataan membesar berada di sini. Garisan, belon, bayi. Dia berada di tengah, dia tak berada di sini. Dia tak ada kat sini. Jadi perkataan membesar boleh menunjukkan persamaan antara belon dan juga bayi.
Baik, tadi cikgu dah jelaskan ada satu lagi persamaan di sini. Yang ini kamu kena tulis. Baik, kenapa pula di sini ada satu sahaja garisan? Okey, inilah yang kita nak bezakan. Baik, benda bukan hidup iaitu belon, tidak membiak. Tetapi bayi, gunakan perkataan membiak ini juga. Tulis di sini. Membiak. Ini tidak membiak. Okey, tengok di sini dah ada clue-nya. Kamu pun terus tulis di sini. Baik, di sini cikgu bagi satu clue, bernafas. Bernafas. Di sini apa perkataan yang perlu kamu tulis? Okey. Jika kamu jawab tidak bernafas, kamu telah memberikan jawapan yang tepat. Begitu juga perkataan tidak memerlukan air dan makanan. Okey, di sini apa yang perlu kamu tulis? Okey. Ini ialah tugasan untuk kamu buat. Gunakan buku hijau dan bina atau lakar peta buih banding beza ini. Mudah bukan? Baik, cikgu harap semua telah jelas dan kamu akan selesaikan tugasan mudah yang telah cikgu berikan. Sehingga kita berjumpa lagi. Cikgu harap kamu terus belajar dan sentiasa lengkap tugasan yang diberikan. Jumpa lagi. Bye-bye.